Saya tajuk hari ini hadis memuliakan tetamu. Kalau ada di depan kamu buku teks, boleh buka muka surat 50. Buku teks pendidikan Islam, muka surat 50. Memuliakan tetamu. Okey. Ustazah nak tanya, apakah hukum melayani tetamu, memuliakan tetamu? Sebelum kita lebih lanjut menerangkan tentang memuliakan tetamu, apa hukum kita memuliakan tetamu? Bila kita sebut hukum, dia tidak lari dengan wajib, sunat, makruh, harus ke? Wajib. Apa wajib? Okey, bagus. Okey, hukum ya. Dalam Islam kita wajib melayani tetamu, memuliakan tetamu. Siapa yang nak baca? Okey. Nanti Ustazah nak seorang wakil untuk baca semula hadis ni. Ustazah baca dulu hadis ni, kemudian nanti seorang wakil lah daripada kamu untuk bacakan semula hadis ni. Okey, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Shuraih Huza'i radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Riwayah Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Shuraih Al-Huza'i radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, ada siapa-siapa nak baca? Wakil seorang sahaja. Boleh on mic. Saya. Okey, silakan. An Abi Shuraihin Al-Khuza'i anna Nabi qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Okey, maksudnya siapa yang bercakap tadi? Awang Baca maksudnya Awang. Maksudnya daripada Abu Shuraih Khuza'i bahawa Nabi SAW bersabda, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, bagus Awang. Nanti yang lain boleh cuba juga ya. Nanti ada juga Ustazah nak suruh kamu baca ni, sebab Jawi ni kena selalu baca. Tulisan Jawi ni kena selalu baca supaya kita tidak lupa untuk membaca, supaya tak gagap lah. Macam Al-Quran juga, Al-Quran kena selalu kita baca supaya kita lancar bacaan. Bila kita jarang membaca, bacaan kita juga tidak lancar ya. Okey. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana ni wa man kana, dan sesiapa yang yu'min billahi, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, fal yukrim, maka dia hendaklah memuliakan dhaifah, tetamunya. Jadi
dalam hadis Rasulullah SAW menuntut kita supaya memuliakan tetamu. Okey, kita pergi seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan tetamu? Apa maksud tetamu? Siapa dia tetamu? Okey. Boleh siapa bagi tahu apa tu tetamu? Orang yang datang ke rumah kita, ke tempat kita. Okey, bagus. Siapa tu ya? Awang, Amsyah Iman. Awang ke? Awang. Okey, Awang. Ustazah sebab Ustazah on slide ni, jadi Ustazah tak nampak siapa yang bercakap. Jadi boleh bagi tahu nama kalau Ustazah tanya ya. Okey. Betul tu Awang. Salah satu antara maksudnya adalah tetamu ialah orang yang datang ke rumah kita ataupun orang yang dijemput hadir ke rumah ataupun ke sesuatu majlis. Ya. Orang yang datang mengunjungi kita. Itu maksud tetamu. Okey, apakah yang kita perlu buat sekadang ke rumah kita? Okey, kita kena buat. Macam mana tuntutan yang Nabi suruh kita memuliakan tetamu? Apa dia? Okey, yang pertama, menyambut kedatangannya dengan mesra dan gembira. Macam mana yang dikatakan menyambut kedatangannya dengan mesra dan gembira? Tetamu datang ke rumah kita, kita kena senyum, ya. Jangan jangan tetamu datang kita bermasam muka. Sebab apa? Tengah tak ready, macam-macam kan. Biasalah kat rumah ni kita beraktiviti sedia. Itu kalau tetamu yang tak diundang. Tadi adab memuliakan tetamu, yang kedua ialah memberi salam dan bertanya khabar. Biasanya tetamu yang akan bagi salam, betul? Yang datang ke rumah kita, dia akan bagi salam. Jadi kita sebagai tuan rumah ataupun tuan rumah lah, kita kena wajib menjawab salam tetamu. Dan itu bertanya khabar. Bermesra lah. Tanya khabar, apa khabar, sihat ke, kan? Okey. Kemudian boleh bersembang lah, beramah mesra kan. Okey, yang ketiga, adab memuliakan tetamu yang ketiga ialah menyediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu. Tetamu yang datang itu, kita kena sediakan tempat yang sesuai lah. Jadi kalau dia bermalam, kita kena sediakan tempat untuk tidur. Tetamu yang keempat ialah menyediakan juadah. Juadah ni makanan lah. Ini ikut kemampuan tuan rumah. Ikut kemampuan tuan rumah. Apa yang ada di rumah lah yang terbaik untuk tetamu. Jangan kita hidangkan makanan yang dah basi. Yang dah tak elok. Jadi kita kena sediakan makanan yang mengikut kemampuan kita. Kalau ada nasi, hidanglah nasi. Kalau ada kuih muih, hidanglah kuih muih. Jadi buat yang terbaik untuk tetamu. Seperti kisah Nabi Ibrahim dulu, tetamu datang, dia sangat-sangat memuliakan tetamu. Ya. Okey, walaupun pada masa tu, pada malam tu dia tidak ada makanan yang mencukupi untuk mereka sendiri. Tetapi mereka mengutamakan. Okey, seterusnya yang kelima, adab memuliakan tetamu yang kelima ialah memberikan layanan yang baik dan ikhlas. Layanan ni maksudnya kamu ada nampak slide Ustazah ke? Tak ada kan? Okey, tak apa. Memberikan layanan yang baik dan ikhlas ni kita layanlah dengan baik tadi.
Ya, bersembang. Kalau tetamu nak ke tandas, tunjukkan tandas mana. Ya. Kalau tetamu tengah makan, jangan kita kemas meja, kemas pinggan, mangkuk, cawan awal kan. Bagi tetamu itu makan sampai habis. Itu antara adab-adab memuliakan yang selain yang ditulis. Yang Ustazah berikan tadi ada 5. Di dalam buku teks pun ada 5 adab terhadap tetamu. Adab selain yang ditulis, kita sebagai tuan rumah, tetamu datang, kita perlu berpakaian sopan ya. Yang lelaki menutup aurat lah. Ya. Yang perempuan pun sama menutup aurat. Aurat macam yang kita ketahui lah, aurat lelaki dari pusat hingga ke lutut. Yang perempuan semua tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Okey ya. Seterusnya, kena ingat ya adab ni dan cuba kita aplikasikan. Ataupun sebelum ni kamu pernah terima tetamu, adakah kamu pernah buat ada adab tersebut? Ya. Okey, kenapa kita perlu memuliakan tetamu? Okey. Kita tengok. Kalau dalam buku teks, muka surat 54. Ya, 54. Okey, adab memuliakan tetamu. Yang pertama, kenapa kita kena memuliakan tetamu? Pertama, dapat pahala lah. Kita berbuat baik dengan orang, kan? Kita layan orang dengan baik, pahala pun dapat dekat kita, kan? Ganjaran pahala dapat dekat kita. Okey, seterusnya apa kepentingan selain dapat pahala? Seterusnya, bila kita berbuat baik dengan orang, kita muliakan tetamu, selain itu kita dapat mengeratkan silaturahim, kan? Kita layan dengan kasih sayang, kita layan dengan ikhlas. Hubungan kita dengan dia pun erat, kan? Saling sayang menyayangi lah. Dan yang baik kepada mereka, kan? Okey. Seterusnya, kepentingan memuliakan tetamu seterusnya. Cikgu tadi terputus. Kerja nampak muka cikgu, kerja tak. Oh ya ke? Itu suara. Sekarang nampak tak? Nampak. Nampak. Nampak Tak apa. Kalau ada Nampak. apa dia? Kalau ada masalah bagi tahu. Sekejap ya. Ustazah cuba lagi tunjuk slide. Okey, nampak slide tak? Belum. Tak nampak. Kita akan tengok lagi. Nampak. Tak. Tak nampak. Okeylah, kalau tak nampak tak apa. Okey. Ustazah teruskan juga ya. Ustazah teruskan. Suara dengar kan? Suara dengar. Suara dengar. Okey. Dengar. Okey, tak apa. Kita teruskan ya. Slide tak nampak pun tak apa. Okey, seterusnya. Kenapa kita dituntut untuk memuliakan tetamu? Kerana ini salah satu ajaran daripada Nabi, sunnah Nabi. Nabi sendiri sangat memuliakan tetamu yang hadir ke rumahnya ya. Sebab tetamu ni dia memberi rahmat kepada tuan rumah tu sendiri ya. Okey, seterusnya menyemai kasih sayang antara tetamu dengan tuan rumah. Okey, selain itu apa? Kika tu kedekut ya.
Cikgu Kita putus-putus dapat tadi. mengikis salah satu kenapa kita memuliakan tetamu, kita memuliakan tetamu ni dapat mengikis sifat kikir kita ya. Sifat kikir dalam diri kita. Kikir ni kedekut lah. Bila tetamu datang, kita layan dengan baik. Kita hidangkan apa yang ada di rumah kita kan. Seperti Nabi Ibrahim, para ulama dahulu, tetamu datang, dia hidangkan apa yang ada di rumah. Apa yang terbaik di rumah. Ya. Jadi itu salah satu kelebihan orang yang memuliakan tetamu. Okey. Seterusnya habis dah lah tajuk memuliakan tetamu. Ya. Tapi okey, ada apa pertanyaan tak? Soalan? Tak ada. Tak ada. Wah, semua faham ke? Tak ada. Faham. Faham. Faham, saya faham. Okey, Ustazah. Faham. Okey, Ustazah nak tanya soalan ke? Boleh. Boleh ya, Ustazah nak tanya soalan. Okey, Ustazah tutup dulu slide Ustazah ni. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan dhaifah? Apakah yang dimaksudkan dengan dhaifah? Tamu. Siapa tu? Naim. Naim. Okey, Naim. Bagus Naim. Maksud dhaifah ni tetamu. Kita boleh tengok dalam hadis tu kan dia kata wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dhaifah itu maksudnya tetamu. Ni hadis ni kena ingat ya. Okey. Apa maksud tetamu? Orang yang melawati kita. Orang yang melawati kita. Apa dia? Orang yang melawat. Orang yang melawati kita. Okey, orang yang melawat kita. Orang yang datang ke rumah kita, orang yang hadir walaupun dia tidak diundang, walaupun dia tidak dijemput, dia datang tu sebenarnya itu adalah tetamu. Postman datang hantar surat, itu tetamu kita juga. Kan? Jadi kita kena layanlah dengan baik. Kan? Food Panda. Kita layan dengan baik, bayar dengan baik kan, ambil makanan dengan baik. Dia merupakan salah seorang tetamu lah. Ya. Okey. Okey, soalan seterusnya. Tak ada soalan ni, soalan saja tanya kamu ni. Sebutkan salah satu adab memuliakan tetamu. Okey, Aino Kalista. Nak jawab. Aino Kalista dulu. Apa? Buat baik, Aino Kalista. buat baik dengan tetamu. Membuat baik dengan tetamu. Okey, boleh. Okey, terima kasih Aino. Memberikan layanan yang baik dan ikhlas kepada tetamu. Okey, selain itu apa dia? Okey, Awang. Okey, Awang. Menghidangkan juadah. Okey, bagus. Menghidangkan juadah dengan kemampuan tuan rumah tu sendiri. Okey, lagi siapa nak jawab? Baru 2. Mengerat silaturahim. Silaturahim. Itu kepentingan kenapa kita memuliakan tamu. Ni saya tanya adab. Menyediakan tempat tidur. Siapa tu? Menyediakan tempat tidur. Menyediakan tempat tidur. Maksudnya menyediakan tempat yang Daim. untuk tetamu. Daim Okey, bagus Daim. Okey, ada lagi? Siapa nak bagi? Adab memuliakan tetamu. Ada lagi? Melayan dengan baik.
Melayan dengan baik. Okey dah tadi. Okey, yang penting yang pertama tu menyambut kedatangan dengan mesra dan gembira. Kita biasa kena lemparkan senyuman. Lempar tu tahu kan? Lempar kat dia kan. Kita kena sentiasa senyum dengan dia. Jangan berpasamu senyum ya. Okey. Seterusnya Ustazah nak rumuskan apa yang kita belajar hari ini. Kita digalakkan melayani tetamu dengan baik kerana kedatangan tetamu ini membawa rahmat dan kebaikan. Ya. Kedatangan tetamu ini membawa rahmat dan kebaikan kepada tuan rumah tu sendiri. Dapat pahala banyak. Ya. Okey, seterusnya hadis yang telah kita pelajari ini menuntut kita supaya menerima kedatangan tetamu, melayani dan memuliakan tetamu. Ya. Jadi tuntutan hadis ini perlu kita buat. Ya, sebab hukum dia adalah wajib. Wajib. Bila sebut hukum wajib ni, kalau kita melayani dengan keadaan buruk, kita akan mendapat apa? Kalau kita layan tetamu kita dengan layanan yang buruk, apa kita akan dapat? Dosa. Ya, kita dapat dosa. Allah balas balik dosa. nanti kita datang ke rumah orang, orang pun akan buat dengan kita. Jadi kita dah tahu kena kepentingan melayani tetamu kan. Dapat rahmat. Sebab tu bila kita datang je lepas ni bila datang je tetamu ke rumah kita, kita layan dengan baik. Sambut dia macam sambut pengantin baru. Kan kalau kita sambut, kalau kita tengok kenduri kahwin tu, kalau kita tengok orang tu sambut sambut tetamu, sambut pengantin macam kita sambut sangat-sangat lah kan. Meriah. Jadi kita cuba sambut tetamu tu dengan meriah. Siapa tetamu tu, bukan dia, kalau dia miskin ke, dia hodoh ke, kita kena layan dengan layanan yang sama lah. Jangan sebab dia hodoh, dia miskin kita tak layan dia. Kalau miskin tak layan, tak baiklah. Kurang lah. Kalau slow tak slow. Ustazah? Ya. Okey, ada apa-apa lagi pertanyaan? Tiada. Ada. Okey, Ustazah harap kamu faham dengan apa yang kita belajar hari ini dan dapat kita praktik dalam kehidupan kita ya. Sesiapa yang datang ke rumah kita, sesiapa pun kita kena layan dengan baik. Okey. Tak ada apa nak tanya? Ada. Latihan Ustazah ada buat. Okey. Nanti latihan buat di dalam Google Classroom masing-masing. Pak Kasia, Pak Erika, Pak Daizi. Ya. Ada 2 ke kertas? Semua ada dalam GC. Nanti Ustazah yang mengajar kelas kamu itu akan masukkan dalam GC. Cek GC, kalau tak ada nanti tunggulah. Akan dimasukkan kalau tak ada. Kalau ada tu boleh buat terus. Ya, ada latihan dalam GC. Okey. Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada. Tak ada. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Jaga kesihatan. Bye. Boleh pelan-pelan left ya. Okay. Pintu. Macam mana ni? Mak ayah letak. Ni. Tak sedia lagi. Bukan, hanya ambil gambar. Oh, jap. Nanti Ustazah akan send gambar ni dalam Telegram kelas ya. Okay, bye. Okay, bye. Ni.